bersempena dengan kita yang telah berada pada bulan Zulhijjah ini. Kalender Malaysia bermakna kita berada pada malam 7 Zulhijjah, manakala di Tanah Suci Mekah pula jadi berapa? Jadi 8 Zulhijjah lah ya. Malam 8 Zulhijjah. Jadi insya-Allah pada malam ini saya ingin memperkatakan serba sedikit berkenaan dengan azamah ya, iaitu kelebihan, kehebatan. Maksud azamah di situ ialah kelebihan dan kehebatan khutbah wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Pada malam ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ruang waktu yang terhad untuk membicarakan tentang serba sedikit cabutan daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini bersempena dengan kita yang telah berada pada bulan Zulhijjah ini. Kalender Malaysia bermakna kita berada pada malam 7 Zulhijjah, manakala di Tanah Suci Mekah pula jadi berapa? Jadi 8 Zulhijjah lah ya. Malam 8 Zulhijjah. Jadi insya-Allah pada malam ini saya ingin memperkatakan serba sedikit berkenaan dengan azamah ya, iaitu kelebihan, kehebatan. Maksud azamah di situ ialah kelebihan dan kehebatan khutbah wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sejak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam menerima ibadah haji ya, bersama-sama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ibadah haji terus dilaksanakan ya. Anggaran daripada ahli-ahli sirah tarikh ataupun bilakah tahunnya berlakunya penganugerahan ibadah haji yang pertama ni kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ya, adalah 2000 tahun sebelum Masihi ya, 2000 tahun sebelum Masihi. Kita ni M ni SM. Jadi sejak 2000 SM sampailah kepada hari ini, tahun ini 2022 M, ibadah haji terus dilaksanakan oleh manusia dari seluruh alam ya, walaupun dalam keadaan terhad, tetapi sekurang-kurangnya rakyat Saudi sendiri telah menunaikan haji mereka pada tahun lepas ya kan. Maknanya walaupun tahun ini tahun ini pula, tahun lepas 2 tahun ini tidak dibenarkan untuk rakyat luar menunaikan haji, tetapi bagi rakyat Saudi mereka tunaikan. Ini bermakna bahawa tidak ada 1 tahun pun yang ibadah haji itu tidak ditunaikan sejak 2000 SM yang lalu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ibadah haji ini tersusunnya ya, daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu tersusun dengan begitu indah, dengan falsafahnya, hikmahnya yang begitu hebat terkandung, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya wa'azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq ya. Serulah manusia itu untuk menunaikan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang menunaikan ibadah haji itu ya, dari seluruh ceruk rantau dengan menunggang unta yang kurus ya. Maksud unta yang kurus di situ sama ada memang itu sahaja unta yang mereka ada untuk jadi kenderaan, ataupun unta tu asalnya segar tetapi sampai di Mekah sudah kurus ya, bertanpa jauh melintasi perjalanan tu tadi. Jadi Nabi Ibrahim ketika nak menerima hadiah ibadah haji ini, dia bukan terima hadiah ibadah haji itu dengan Kaabah yang sudah siap, tidak. Sebaliknya Nabi Ibrahim mesti membina Kaabah itu sendiri terlebih dahulu. Bayangkan tuan-tuan, betapa hebatnya Nabi Ibrahim ini ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan tahap nak terima hadiah pun kena uji lagi.
Macam mana ujian itu? Ya, kena bina Kaabah, dan bina Kaabah dengan tenaga 4 kerat seorang ayah yang berusia 100 tahun daripada masa itu, dan seorang anak yang mungkin 10-11 tahun saja pada masa itu. Ya, Allah Ta'ala tak sebut di dalam Al-Quran orang lain membina Kaabah selain daripada Ibrahim dan juga Ismail. Buktinya macam mana? Buktinya apabila Nabi Ibrahim alaihissalam siap membina Kaabah itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengingati detik-detik itu. Detik-detik ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah dan tidak dinyatakan orang lain untuk membina Kaabah. Tak ada. Bukan kata Nabi Ibrahim ni menyeru orang Mekah buat Kaabah, tidak. Sebaliknya Allah Ta'ala memuji Ibrahim itu tadi dengan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan binaan Kaabah. Maksud meninggikan binaan Kaabah ini ialah dengan menyempurnakan binaan Kaabah itu tadi, ya. Apabila dia meninggikan, bermakna dia tidak buat ni cincai-cincai, tidak. Dia buat dengan penuh kerukunannya, dengan penuh tertibnya dan juga dengan kehebatannya tadi tu, ya. Dan Ismail pun ikut serta. Jadi dalam ayat ini jelas bahawa Ibrahim dan Ismail sahaja yang membina Kaabah. Tak ada orang lain yang membina Kaabah. Dan mereka berdoa pula, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi tuan-tuan, inilah kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Apabila mereka berjaya dalam ujian yang begitu berat, mereka pula sebenarnya, ya, diuji untuk melaksanakan perintah-perintah Allah seterusnya. Dan bila siap, Kaabah tu terdetik dalam hati Nabi Ibrahim. Siapakah nak datang menunaikan ibadah di rumah Allah yang dibina di tempat yang dikira tersembunyi begitu. Allah Ta'ala firmankan pula wa azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Ini yang saya nak kita renung-renungkan bersama. Di depan saya pada hari ini, saya ingat 90% adalah haji dan hajah, dan sekurang-kurangnya walaupun tidak haji dan hajah, ya, dah pergi umrah. Tuan-tuan dah tahu dah pasal haji ni tadi. Apa sebenarnya manfaat yang tuan-tuan buat balik daripada ibadah haji ini? Apa dia? Buat balik cerita apa dia? Ustaz, sedap sungguhlah nasi Arab ni. Kalau bawa cerita tu tuan-tuan, tak payahlah pergi ke Mekah. Ya? Dekat Malaysia, dekat Subang Jaya ni pun banyak kedai makan, kan? Chef Amar kita pun hebat, tak mudah dah tuan-tuan. Kalau sekadar nak cerita pasal nasi Arab. Ustaz, orang kat Mekah ni kah kepala lah, sombong-sombong. Kalau nak cerita pasal tu tak payahlah tuan-tuan. Allah Ta'ala suruh kita pergi haji dan umrah ni tadi, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ya, Allah Ta'ala sebut bahawa untuk apa dia seru supaya manusia ni pergi menunaikan haji, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Allah suruh kita lihat apa manfaatnya ibadah haji ni kepada kita. Apa dia? Allah tak cerita manfaat dari sudut rohani ke, manfaat dari sudut ekonomi ke, tak cerita. Tapi sekarang ni dia suruh kita kaji, renung-renungkan. Untuk apa kamu pergi haji ni? Mesti ada manfaat bila kamu pijak tanah kamu, kaki kamu ke tanah haram Mekah ni. Mesti ada. Ini yang kita kena lakukan, koreksi dalaman, muhasabah kita. Nak tahu supaya apa benda aku hari ni boleh manfaat. Sampai di Arafah. Bukan main berasak-rasak di Arafah. Tahan lagi di Arafah. Masuk ke Muzdalifah, Masya Allah, berasak-rasak tengah malam pula, dengan dingin malam, sejuk malam pada masa tu. Lepas tu 3 hari 3 malam pula duduk di Mina, berasak-rasak lagi. Apa manfaat semua itu? Renungkan, jangan tak renung. Tuan-tuan, ini yang Allah Ta'ala suruh kita buat
dalam perjalanan pergi menunaikan haji. Selain daripada itu, Allah Ta'ala memanggil kita untuk menyebut namanya pada hari-hari tertentu tadi. Sekurang-kurangnya bila kamu dihimpunkan di suatu tempat ini, kalau dulu 4 sampai 5 juta umat Islam seluruh dunia ni menunaikan haji dalam setiap tahun. Kalau dulu, tahun ni khabarnya kerajaan Saudi hanya menghadkan 1 juta sahaja. Tak apalah, sekurang-kurangnya 1 juta ini mereka ada masa untuk menyebut nama Allah, berzikir nama Allah, dan juga mereka jadikan binatang-binatang ternak itu sebagai korban. Ini kita sendiri pun sebagai korban juga, dan demikian makanlah kamu daripada daging binatang-binatang korban itu dan berilah kepada orang yang susah, orang yang fakir miskin. Jadi tuan-tuan, bagi mereka yang berada di Mekah pada tarikh 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah ini, mereka dituntut untuk menunaikan haji. Kita di Malaysia ni yang tak pergi ke Mekah dituntut untuk melakukan korban, ya. Tak kiralah korban ini, korban ni tadi tuan-tuan bayangkan, walaupun kita tak nak makan daging korban itu, kita nak sedekah semuanya, katakanlah, ya, seekor lembu ke, satu bahagian ke, kita nak sedekah semuanya. Tapi bayangkan, ibadah yang Allah Ta'ala tuntut ini sebenarnya bukan semata-mata pengorbanan keuangan kita saja, tidak. Tuhan suruh juga kita makan daripada korban kita tadi. Contohnya dapat berapa? Satu bahagian dapatlah dalam 20 kilo daging. 20 kilo daging ini, kita tak nak ambil. Tak nak ambil langsung. Saya nak sedekah semua. Kita ingatkan perkara itu terbaik kan? Baguslah Tuan Haji tu. Dia ambil 3 bahagian, 4 bahagian. Dia sedekah semua. Tak makan sikit pun. Orang duk kata gitu kan? Sebenarnya, kena ambil juga sikit untuk makan dia dan keluarga dia. Kerana dalam daging korban itu barakah. Tuan-tuan, kita tak boleh nak imagine kadang-kadang ibadah dalam Islam ini tahapnya tu sampai tahap mana. Sebab kita duk fikir bila sedekah semua itu, ya, bila sedekah semua itu, lainlah jika kalau kita korban luar negara tu lain ceritalah, kan, lain ceritalah. Tapi kalau kita korban depan mata kita ni, kita dituntut untuk ambil sekilo ke, ya, sekurang-kurangnya untuk makan kita dan anak beranak kita sekali makan ke sekurang-kurangnya, kerana daging korban itu barakah. Jadi bila kita makan daging korban itu, dia mengandungi barakah. Jadi kalau 19 kilo lagi tu nak sedekah-sedekah lah. Bayangkan tuan-tuan, ya. Sampai ke tahap itu, Islam ni tadi menganjurkan ibadahnya, dan inilah yang Allah Ta'ala suruh kita rasa pada hari ibadah haji dan juga ibadah korban ni tadi. Baik. Jadi tuan-tuan, ceritanya ibadah haji ini ditunaikan dengan penuh kesolehan dari tahun 2000 SM sampailah ke abad kedua Masihi, 200 M. Tiba-tiba Mekah dilanda dengan kerosakan akidah akibat daripada kemasukan berhala. Berhala dimasukkan. Berhala tak masuk sendiri. Berhala ada kaki tapi tak boleh bergerak. Dimasukkan berhala oleh Bani Khuza'ah, maka mula rosak akidah orang Mekah. Rosak sedikit demi sedikit, dan kemuncaknya, ya tuan-tuan, bukan sahaja akidah yang rosak, bahkan ibadah haji juga rosak. Dia sampai tahap tu. Jadi kerosakan ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini, kita tak boleh nak bayang macam mana. Macam manalah ibadah haji pada zaman tersebut, kita tak boleh nak bayang. Sebab apa? Dah terlalu rosak rupa-rupanya. Jadi bila saya baca sikit, terbuka lagi. Sebelum ini kita hanya dengar dari kecil lagi cerita berkenaan dengan ibadah haji ni, orang Quraisy wajibkan memakai uniform ihram dia. Jadi tuan-tuan, kita kena sewa. Kita orang luar ni, kalau hidup zaman tu nak pergi tawaf, nak pergi haji, kena sewa kain ihram. Dia berniaga pula kat situ tuan-tuan, kan? Kena sewa kain ihram, uniform dia. Tak boleh buat sendiri. Dan kalau tak jumpa kain ihram macam tu, maknanya habis dalam stok, semuanya dah disewa, maka tuan-tuan bertawaf dengan bertelanjang lah.
Kita duk ingatkan setakat tu je. Rupa-rupanya ibadah haji ni banyak lagi kerosakannya. Sekurang-kurangnya yang saya dapat dekat sini ialah tiga kerosakan, termasuk yang tawaf tu tadi, tawaf bertelanjang tu. Ya. Apa? Dia kata orang-orang Mekah dia wukuf bukan di Arafah. Arafah itu untuk orang luar Mekah saja. Jadi bagi orang Mekah yang sudah berada di tanah haram, wukufnya adalah di Muzdalifah, tuan-tuan. Di Muzdalifah. Jadi kita yang orang luar Mekah barulah berwukuf di Arafah. Itu dua kerosakan dia. Yang ketiga kerosakan dia, yang ini yang baru saya dapat, tuan-tuan, ya. Yang baru saya dapat. Kitab Fiqh Sirah tu, saya dah baca 2-3 kali dah, tuan-tuan. Fiqh Sirah Al-Buti tu. Tapi boleh terlepas pandang fakta ini, ya. Apa dia? Bila saya baca pula baru ni, lah kata, ya. Kenapa aku boleh terlepas pandang fakta ini? Kerosakan yang fatal dalam ibadah haji. Kita lihat tarikh qamari yang kita kenali sebagai tarikh hijrah ni, bulan-bulan hijrah ni, dia berdasarkan peredaran bulan. Dia panggil takwim qamari. Manakala yang kita duk panggil kalender Masihi ni adalah takwim syamsi, peredaran matahari. Perasan ke tidak bahawa antara bulan hijrah dengan bulan Masihi, iaitu takwim qamari dengan takwim syamsi ni tadi, dia berselisih. Tahun ni ibadah haji jatuhnya musim panas dekat Mekah. Lagi 5-6 tahun dia akan balik ke musim sejuk. Tuan-tuan, ya. Dia akan balik ke musim sejuk. Dia berselisih gitu. Jadi orang Quraisy dah pandang, kalau jadi macam ni, nak lagi kalau ibadah haji itu jatuh pada bulan panas, bulan sejuk, bisnes tak jalan. Orang pun tak datang sangat menunaikan haji. Orang pun tak peduli. Kalau datang menunaikan haji pun, dia datang untuk haji je. Dia tak peduli pasal bisnes. Beku sebeku-bekunya, kan. Kalau panas tak apa, kan. Kalau panas, dia tak ada masalah. Macam sekarang ni, panas di Mekah. 2-3 hari lepas saya tengok dalam berita, suhu di Mekah 48 darjah Celsius, tuan-tuan. 48 darjah Celsius. Panas tak apa. Tapi kalau sejuk, dia tak boleh nak keluar. Jadi, dia buat macam mana? Dia ubah, tuan-tuan. Ya, dia ubah. Tahun ni, haji jatuh ke bulan Muharram, tuan-tuan. Yang penting, biar kena haji itu tadi pada bulan March, April, spring, bulan seronok, bulan sedap-sedap. Panas tidak, sejuk tidak. Jadi, tahun depan, jatuh ke Safar. Sebab dia dah selisih tu. Last kali, 12 tahun kemudian, jatuh bulan Muharram, bulan Zulhijjah. Lepas tu, masuk tahun ke-13, jadi bulan Muharram balik. Sampai begitu sekali rosaknya ibadah haji di tangan orang-orang Quraisy. Dalam tempoh lebih kurang 450 tahun mereka rosak akidah mereka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam merampas Makkah pada tahun 8 Hijrah. Jadi sebab itulah juga antara rahsia kenapa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat Mekah, mengambil semula Mekah pada tahun 8 Hijrah itu, Nabi tidak segera menunaikan haji. Tahun 9 Hijrah, umat Islam bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa kita masih belum menunaikan haji? Nabi SAW mempunyai banyak sebab pada masa itu, dan untuk banyak sebab ancaman luar yang perlu ditangani dan sebagainya. Dan juga Nabi SAW telah meletakkan syarat pada tahun 8 Hijrah itu, aku bagi tempoh setahun. Ya, sesiapa yang tidak memeluk Islam dalam tempoh setahun ini, cukup setahun depan, maknanya bulan Ramadan tahun 9 Hijrah, siapa belum memeluk Islam, hendaklah dikeluarkan dari Mekah. Tak kiralah dia asal lahir di Mekah dan sebagainya pun, sebab Mekah ni tadi, ya, tanah haram Mekah yang keluasannya tak begitu besar itu, hanya untuk orang-orang Islam sahaja. Dia dah jadi pusat ibadah semula. Jadi pada tahun 9 Hijrah itu, antara sebab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ialah, aku tidak akan menunaikan haji selagi di Mekah masih ada orang-orang kafir. Dan mendengar ketegasan Rasulullah SAW begitu, maka berduyun-duyunlah pula memeluk Islam daripada kalangan penduduk Mekah sendiri, daripada kalangan orang Quraisy. Tapi untuk tidak menghampakan, Nabi SAW menghantar Abu Bakar As-Siddiq sebagai ketua rombongan haji pada tahun 9 Hijrah. Tahun 10 Hijrah,
Nabi SAW menunaikan haji, bahkan menggesa seluruh umat Islam untuk menunaikan haji. Dan tuan-tuan, rupa-rupanya pada tahun 9 Hijrah itu orang Quraisy menunaikan haji pada bulan Zulqa'edah, tuan-tuan. Rupa-rupanya kan. Jadi Abu Bakar telah mendengar amanat daripada Nabi SAW, cara wukuf dan sebagainya, dan itulah yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 9 Hijrah. Cuba bayangkan, kalaulah pada tahun 9 Hijrah itu Nabi SAW menunaikan haji, ya, haji yang menjadi overhaul kepada keseluruhan ibadah haji itu pada masa Nabi menunaikan haji lah, ya kan. Banyaklah clashnya sebab orang Mekah dah tunaikan haji pada bulan Zulqa'edah, mereka jadi macam berterabur begitu. Itu antara hikmahnya rupa-rupanya, ya. Jadi pada tahun 10 Hijrah memang kebetulan orang Quraisy pun menunaikan haji pada bulan Zulhijjah tahun itu, dan Nabi SAW menegaskan bahawa inilah bulan haji, bulan menunaikan haji, bukan tarikh lain selepas ini, hanya Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, itulah yang kita pada malam ni nak ambil sedikit masa melihat kehebatan azamah, ya, khutbah wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Ada banyak versi terjemahan khutbah wada' ini, namun saya ingin tuan-tuan kita ambil secara mudahlah, secara ringkas saja, sebab kalau nak kaji itu kena kembali kepada hadis Rasulullah SAW sendiri yang dicatatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, berkenaan dengan khutbah wada' Rasulullah SAW. Yang dimaksudkan dengan khutbah wada' Rasulullah SAW ini ialah khutbah umum yang Nabi SAW telah sampaikan kepada umat Islam, dan khutbah ini diulang beberapa kali sepanjang tempoh wukuf dan berada di Arafah tadi. Ada, ya tuan-tuan, saya pernah bertugas dengan tabung haji. Jadi setiap tahun ada je jemaah haji Malaysia ini yang merungut. Dia kata kita ni tak ada peluang ke nak pergi ke Jabal Rahmah, kan. Kata tak ada, tak boleh, memang kita tak ada peluang duduk kat situ, ya. Kita duduk kat khemah kita ni lah. Dan tabung haji tak benar, bukan tabung haji saja, muassasah yang yang ditugaskan menjaga jemaah haji Malaysia ini, mengikut maktab masing-masing, memang kunci pagar tak bagi umat Islam keluar. Sebab apa? Kalau keluar, tuan-tuan, jadilah al-sesat, tuan-tuan, makan buah langsat lah tengah-tengah padang pasir tu. Jadi itu yang kita tak bagi keluar. Tapi adalah setiap tahun 2-3 orang juga yang selalu merungut. Dia kata tak ada lah afdal kitanya, dahlah datang haji ni menunggu punya lama, tiba-tiba wukuf pun tidak wukuf di tempat Nabi wukuf, kata dia, ya. Jadi di mana tempat Nabi wukuf, saya tanya? Di Jabal Rahmah, katanya, kan. Nabi tidak wukuf di Jabal Rahmah, Nabi wukuf di Arafah. Faham tak? Ya? Nabi wukuf di Arafah. Maknanya seluruh Arafah tu Nabi bergerak menyampaikan khutbahnya ini beberapa kali. Dan setiap kali disampaikan khutbah disambut oleh umat Islam, ya, bahawa kami bersaksi bahawa kamu telah menyampaikannya, ya. Bahkan wukuf Nabi yang mula-mula sekali bukan di Jabal Rahmah pun, ya. Di mana? Di kawasan Masjid An-Namirah itu. Di garisan permulaan Arafah. Di situ tempat pertama baginda berwukuf. Kemudian Nabi pergi pula ke seluruh pelusuk Arafah tadi dan menyampaikan khutbah ini, ya. Jadi apakah khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijrah ini yang digelar sebagai khutbah Arafah, khutbah wada', kerana selepas daripada balik haji selama 3 bulan baginda pun wafatlah, ya. Apakah sebenarnya? Ya, yang sebenarnya memang mengandungi intipati kepada dakwah Islamiah selama 23 tahun, dan saya cubalah untuk kita renung-renungkan pada malam ini, ya. Tuan-tuan, ikut kalender Malaysia, ikut kalender Zulhijjah Malaysia ni, kita ada lagi 3 hari sebelum 10 Zulhijjah, kan. Jadi 3 hari ini marilah kita berazam untuk mengisinya dengan siangnya puasa, malamnya qiyam, insya-Allah, ya. Pada siang fin nahari siyam wa fil laili qiyam, insya-Allah. Sebab apa? Sebab 10 malam terawal dalam bulan Zulhijjah ini adalah malam-malam yang penuh barakah, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala,
wal fajri wa layalin ashr tu tadi, ya, insya-Allah. Jadi dengan adanya kita bicarakan khutbah wada' malam ni, insya-Allah naik semangat lagi untuk puasa esok kan. Hari tu kita dah berazam nak puasa 9 hari direct, tapi maklumlah ada halangan-halangan tertentu. Tak apa, ada 3 hari lagi. Jadi kita isi ketiga-tiga hari ini, ya, khasnya hari ke-9 nanti untuk kita berpuasa. Ya, hari ke-9 nanti. Baik. Apa yang disebut oleh Nabi? Nabi SAW berkhutbah di hadapan 150,000 orang umat Islam. Anggaran 150,000 orang umat Islam pada masa itu. Tetapi Nabi menyebut dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Kenapa agaknya? Kenapa Nabi tak menggunakan ya ayuhal muslimun? Nabi menyebut ya ayuhan nas, manusia. Sebab maksud dakwah dan khutbah Nabi ini tidak hanya untuk umat Islam, bahkan sampaikan kepada seluruh manusia. Bahkan pada masa Nabi berkhutbah ini juga, Arafah masih dikunjungi oleh mereka yang belum beragama Islam, yang datang ke Arafah semata-mata untuk berniaga. Contohnya, ya, pada malam ketika berada di Muzdalifah. Pada malam ketika berada di Muzdalifah, siapa ada pengalaman, boleh tally dengan cerita saya ni kan. Adalah orang masak air panas untuk diberi minum, bukan diberi, dijual sebenarnya kepada orang yang menunaikan haji. Perasan tak? Saya perasan. Kan? Tapi setiap kali tengok orang masak air, ya, masak air lepas tu jual teh ni, jual kopi ni, 5 rial satu cawan tu. Perasan tak? Air tu dia ambil mana, tuan-tuan? Air tu dia ambil kat mana? Satu hari saya, satu malam tu lah, bukan satu hari. Kebetulan malam tu malam sejuk. Kita pakai ihram 2 helai je kan. Atas bawah sejuk, tuan-tuan. Nak bercakap di hela, nak berceramah malam tu kepada jemaah haji pun kita terketah, tuan-tuan. Nampaklah orang jual syai, jual teh ni tadi. Gi carilah juga, ya. Gi tengok-tengok. Lebih kurang dalam 4-5 depa daripada tandas. Alamak, dia ambil air tandas tu ke? Tak jadi. Biarlah, rela sejuk daripada minum itu. Sejak itulah saya nasihatkan kepada jemaah haji, ya. Saya nasihatkan kepada jemaah haji, ini pengalaman kita bila kita sudah melalui beberapa kali haji ni tadi, bertugas, bawa flask air, termos air ni, lebih kurang untuk 1 liter satu orang, ya. Jadi di Arafah hari tadi memang air panas berterusan kan. Jadi bila kita nak pergi ke Muzdalifah, tadahlah air panas ni, ya. Tadahlah air panas ni sekadar 1 liter seorang dalam termos untuk bekalan jika kesejukan malam nanti di Muzdalifah. Itu pengalaman, dan saya dalam kursus haji saya memang saya nak sebut benda tu. Jadi rupa-rupanya jenis buat teh, buat air panas untuk orang haji di Muzdalifah ni sejak zaman Nabi lagi. Dan Nabi perasan orang tu tak pakai ihram dan berada di atas bukit tinggi. Ini antara kisah ibadah haji Nabi SAW pada tahun 10 Hijrah tu. Jadi Nabi SAW pun kejar, panjat bukit tu di Muzdalifah tu. Nabi tanya, kamu Muslim? Ya, kamu orang Islam ke? Ya, ya Rasulullah. Lepas tu kata Nabi, kamu tak buat haji tahun ni? Tak buat haji? Ya. Maka dia kata, tak ya Rasulullah. Tapi duduk di Muzdalifah. Duduk masak teh, duduk masak air panas untuk orang haji ni tadi. Maka Nabi kata, hanya orang jahil sahaja yang tidak menunaikan haji dan berada di sini pada waktu ini, pergi wukuf. Nabi pun ihram dan pergilah wukuf. Nabi suruh dia ihram dan pergi wukuf segera, tinggalkan perniagaan air panas dia tu. Jadi tuan-tuan, yang Nabi nampak pada tahun 10 Hijrah itu, juga saya nampak setiap tahun pada tahun-tahun yang sudah abad ke-15 Hijrah ini. Ya, sanggup dia duduk masak teh, masak air panas, masak apa, dan dia memakai jubah, tuan-tuan. Dia maknanya tidak berihram dengan anggapan dia memang tidak menunaikan haji. Inilah nak ceritanya manusia. Dan pernah satu ketika dalam satu perjalanan umrah, saya menyewa coaster sebab saya bawa tak ramai, bawa dalam 20 orang je jemaah umrah pada masa tu. Saya sewa coaster.
Saya pun berbual-bual lah dengan dia. Dia pun mesra. Umur sama dengan saya. Masa tu lebih kurang 40, 42 gitulah lebih kurang. Ya. Umur sama. Oh kata. Dan dia ni, ayah dia hanya bagi koster seorang satu dekat anak-anak ni. Ayah dia adik-beradik ramai. Ayah dia beli, dia orang Mekah, tuan-tuan. Orang Mekah. Ni nak cerita. Orang Mekah, lahir di Mekah, mak bapak Mekah. Dia pun Mekah. Jadi adik-beradik ni, ayah dia bagi koster seorang satu. Dengan koster itulah mereka cari makan, mengangkut orang haji dan orang umrah, dan driver yang ni rupa-rupanya memang koster dia sendiri, dan dia sendiri tuan punya pada hari itu. Dengan bangganya dia memberitahu dia dah ada beberapa biji koster, beberapa buah koster, dan ada 2 buah bas tak silap saya, hasil daripada satu koster yang ayah dia bagi kepada adik-beradik ni. Dia dah kembang. Adik-beradik dia pun macam tu juga. Dia bangga dia tadi. Kita pun hebat sungguh kata. Bertuahnya kamu. Dalam kepala saya duk kata, sekurang-kurangnya manusia ni dah 30 kali haji. Sekurang-kurangnya. Sebab umur sama, 42 lebih kurang masa tu, mesti dah 20 lah kita kata. Tak sekata 30, 20 kali. Saya pun tanya dia, dah berapa kali kamu menunaikan haji? Sebab setiap tahun, dia duk ulang-alik masuk Arafah Mekah angkut orang kan? Tahu apa jawapan dia? Wala hagah, wala syai'. Tak pernah sekali pun dalam masa umur 42 tahun, tuan-tuan. Sebab itulah antara rahsia Nabi sebut, wahai manusia ni, makna macam-macam ragam manusia. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan pada terkejut kalau tuan-tuan mula-mula berbicara dengan dia. Bila saya berbicara, saya jadi, biar betul. Maknanya, sodakta, kata betulkah kamu ni? Ya betul, dia kata. Belum pernah setakat ni, tak ada peluang lagi. Tak ada peluang, kata dia. Apa benda peluang yang dia nak, saya tak faham. Sebab dia setiap tahun, ya, sejak daripada umur remaja, dia tak masuk sekolah. Budak ni pemuda ni tak masuk sekolah. Tuan-tuan, dari remaja lagi, duk angkut orang haji ni tadi. Bayangkan, tak pernah tunaikan haji walau sekali. Sebab itulah Nabi SAW marah dekat orang Mekah yang sedang masak air pada malam itu. Suruh dia berhenti pergi ihram buat haji. Rupa-rupanya setiap tahun masih ada begitu. Maka sebab itulah khutbah Nabi tadi menyebut wahai manusia. Umum, sampaikan kepada siapa sahaja. Ini bukan untuk umat manusia, umat Islam saja, bahkan semua orang. Ya, yang Nabi nak sampaikan ini merupakan teras kepada kehidupan manusia. Dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Ini pesan Nabi SAW. Dan pesanan ini sudah mula dirasai sedihnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab Abu Bakar ni Allah Ta'ala bagi kepada dia memang cepat menangkap apa yang Rasulullah SAW akan sampaikan. Ingat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kan? Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, tuan-tuan, berlaku pada tahun 10 atau 11 kenabian. Selepas kewafatan Khadijah dan juga Abu Talib. Bila berlaku Isra wal Mi'raj, orang lain dengar cerita Nabi tu tergamam. Yang kafir tu memang menolak lah kan. Yang umat Islam ni pun tergamam. Tapi kenapa Abu Bakar mendengar kisah Isra wal Mi'raj Nabi terus percaya? Kan? Terus percaya. Kenapa? Rupa-rupanya Abu Bakar ini dia mempunyai kuasa ingatan yang cukup hebat, tuan-tuan. Tukar perkataan kuasa kepada daya. Daya ingatan dan juga daya penakkulan yang cukup hebat. Rupa-rupanya pada tahun 6 kerasulan sudah turun surah An-Najmi. Surah An-Najmi ini, dalam surah itu menceritakan perjalanan yang bakal Nabi lalui. Tuan-tuan. Dan 4 tahun atau 5 tahun kemudian, Nabi melalui sungguh benda tu. Dan sebab itulah Abu Bakar, bagi dia tak ada masalah. Allah dah cerita awal. Adakah surah An-Najmi ini Abu Bakar seorang yang dengar? Tidak. Pasti sahabat lain pun dengar. Tapi kehebatan Abu Bakar begitulah. Daya penakkulan dia. Sebab tu bila Nabi sebut, aku tak tahu boleh jumpa lagi tak kamu semua pada selepas tahun ini, Abu Bakar dah rasa lain macam dah. Ya? Dan bila turun saja ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, Abu Bakar pun terus menangis. Ya? Abu Bakar terus menangis sebab apa? Sebab ia dah memang Nabi akan dipanggil pulang dalam tempoh terdekat. Dalam tempoh bila-bila masa sahaja.
Benar, tiga bulan saja selepas Nabi menyampaikan khutbah ini, Nabi pun wafatlah di Madinatul Munawwarah, tuan-tuan. Ya. Jadi Nabi sambung lagi, wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Tuan-tuan, ini dia. Yang Nabi sampaikan mula-mula sekali ialah berkenaan dengan jiwa umat ini semuanya adalah dihormati. Maksud inilah bulan haram, jiwa kamu haram pada hari ini, haram di tanah haram. Haram di situ maknanya apa? Hormah, makna dihormati, dijaga, ya, dan mempunyai satu, kita kata apa? Satu ketetapan di situ oleh Allah Taala supaya tidak ada pencerobohan ke atas nyawa, harta benda dan juga hak milik umat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut terus berkenaan dengan kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Saya nampak dalam hal ini, kenapa tuan-tuan? Saya nampak berdasarkan apa yang saya nak keluar sikit daripada huraian-huraian yang dah ada sebelum ni lah, ya. Kita semua ni tak boleh tidak memang berkait dengan harta orang lain. Kita duduk di masjid ini harta ummah, harta awam, tuan-tuan. Jangan sebarangan kita menggunakan harta awam ini. Begitu juga bila kita makan gaji dengan kerajaan, maka itu ada hak ummah semuanya. Jangan sewenang-wenangnya kita menjadikan ia sebagai hak pribadi. Ikut suka aku lah nak buat apa pun. Jangan. Begitu juga bila kita bekerja dengan syarikat. Contohnya, maka hak syarikat itu kembalikanlah. Ya, bila dia bayar gaji kita kembalikan dalam bentuk khidmat dan tenaga kita, contohnya. Begitu juga bila seorang pemimpin yang tak boleh tidak akan terlibat dalam menjaga amanah dan harta rakyat, maka tuan-tuan, kembalikan harta rakyat itu sebagaimana sepatutnya, bukannya menggunakan dengan kemahuan dan juga kemewahan diri sendiri. Itu yang Nabi sebut tu ada simbol sebenarnya. Nabi sebut tu simbol, bukan hanya sekadar siapa terima harta orang, jaga harta orang, kembalikanlah, ya. Bukan sekadar itu, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan akan jawab apa? Saya tak pernah terima amanah jaga barang orang, kan. Habis itu kerja kat mana? Kerja dekat jabatan sekian-sekian. Itulah dia yang Nabi maksudkan sebenarnya. Kerja di mana? Saya kerja dengan syarikat sekian-sekian. Itulah dimaksudkan. Makna semua yang kita nikmati ataupun kita diberikan kelebihan di situ, kembalikan kepada yang berhak. Ya. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingat, apa yang kita buat, maka kita akan mendapat balas balik. Jadi kalau kita buat baik kepada orang, kepada alam ini, maka kita juga akan mendapat balasan baik. Azam belum? 2 minit lagi. Okey. Baik. Seterusnya, ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti membuat perhitungan atas segala amalan kamu. 2 kali dalam khutbah ini Nabi sebut pasal pembalasan selepas kematian. 2 kali peringatan kullu nafsin zaiqatul maut. Ya, sebenarnya tuan-tuan, kalau kita buat kajian, semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini adalah berasaskan daripada firman-firman Allah yang Nabi sampaikan dengan bahasa yang mudah untuk kita faham. Allah telah mengharamkan riba. Terus disebut soal riba. Oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Maknanya Nabi menguatkuasakan secara total amalan riba ni tadi. Riba ni, tuan-tuan, orang Quraisy tahu bahawa riba ni tak bagus. Tetapi dia menganggap ar-riba huwal bai', al-bai' huwal riba. Ya? Maknanya riba ni jual beli ataupun bisnes, dan bisnes juga riba. Dan Allah Ta'ala turunkan ayat yang clear cut. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Nabi sebut dalam khutbah itu bahawa riba yang pertama yang aku haramkan ialah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Apa benda tu? Sebenarnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah ayah dia, anak-anak Abdul Muttalib ini memang berniaga, kebanyakannya berniaga, dan mereka ini terlibat dengan riba ni tadi. Sedangkan di Mekah pada masa itu, tuan-tuan, ya, ada seorang hartawan, usahawan hebat, wanita, ya, yang digelar Tahirah. Dan salah satu sebab kenapa digelar Tahirah adalah kerana
dia tidak memakan riba dan mengamalkan riba, bahkan anti dengan riba. Khadijah namanya. Itulah sebabnya tuan-tuan, kenapa Rasulullah SAW sanggup hidup dalam suasana kemiskinan dan tidak bekerja pun dengan bapa-bapa saudara dia yang hebat, yang kaya raya tu tadi. Ya, tak bekerja pun dengan Abu Lahab. Abu Lahab kaya, tokek riba nombor 1 tu. Abbas pun kaya juga. Tapi sebab pada masa itu, mereka ni adalah tokek-tokek riba. Pergi kerja dengan Khadijah yang sememangnya adalah orang yang anti dengan riba ni tadi. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, isu riba ni, kita jangan nampak hanya sekadar berhutang bayar balik lebih tinggi, itu saja. Tidak. Sebenarnya, banyak perkara-perkara yang melibatkan riba ni yang boleh terlibat dengan diri kita sebenarnya. Jadi bayangkan, isu riba tadi adalah isu ekonomi. Ringkas je khutbah Nabi ni. Tapi dia merangkumi segala keperluan asas yang kita hidup pada masa ini. Seterusnya Nabi SAW menyebut berkenaan dengan berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Syaitan, dia tahu perkara besar, kita tidak akan mudah terpedaya. Contohnya godaan supaya melakukan zina. InsyaAllah kita tak akan melakukan perkara itu. Tapi digoda benda-benda kecil lagi. Nabi peringatkan benda ni daripada awal lagi. Seterusnya, Nabi menyebut isu kekeluargaan. Yang hari ini tuan-tuan, saban hari kita dengar isu kekeluargaan, hubungan suami isteri, hubungan anak, ayah dan sebagainya yang memang mengalami masalah yang parah dalam masyarakat umat Islam. Wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak atas isteri kamu, mereka juga punya hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembut terhadap kamu. Dan berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka adalah sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah salat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikanlah zakat daripada harta kekayaan kamu. Tuan-tuan, rukun Islam yang 5 perkara ini Nabi sebut dengan jelas dalam khutbahnya. Kenapa? Sebab Nabi SAW sudah nampak makin hari umat akan makin luntur sehinggakan 5 rukun Islam ini pun tak mampu dilaksanakan dengan sebaik-baik dan sesungguh-sungguhnya. Dan Nabi sebut rukun Islam kelima secara khusus, kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia daripada yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar daripada landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Ya, seperti saya kata, Nabi SAW menyebut 2 kali soal kematian dan pembalasan akhirat. Iaitu pada awal tadi dan juga pada penghujung ini. Dan Nabi SAW tegaskan, wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Maknanya, Nabi dah ingatkan tidak ada Nabi selepas dia, dan tidak ada lagi agama yang diturunkan, maksudnya syariat yang diturunkan selepas Islam, dan Islam ini kekal. Jika lahir agama selepas itu, pasti agama itu agama sesat dan bukan agama yang diredai oleh Allah. Oleh itu, hai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Ya. Hendaklah orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir ataupun yang selepas daripada yang tidak hadir ini, maknanya orang yang hadir ini menyampaikan kepada mereka. Mereka tu tadi lebih faham kata-kataku ini dan mereka akan terus mendengar daripadaku. Sebab itulah tuan-tuan,
khutbah pertama Aidul Adha, kita duk dengar ulang sentiasa khutbah Nabi ni, ya. Dari kecil lagi saya ingat saya mula istiqamah dengan solat Aidul Adha, Aidul Fitri ni dalam darjah 3 lah kot. Dah dengar dah khutbah Nabi ni kan. Macam tak ada skrip lain saja. Sebenarnya inilah teras kepada kehidupan kita, dan Rasulullah SAW pesan supaya khutbahnya ni, ingatannya ini disampaikan kepada mereka yang tidak hadir dalam ibadah haji pada tahun 10 Hijrah itu, ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, sampaikanlah, sebar-sebarkanlah khutbah ini. Dan selepas daripada Rasulullah SAW berkhutbah yang ringkas ini, Rasulullah minta supaya umat Islam bersaksi, saksikanlah ya Allah bahawasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Jadi setiap kali Nabi ulang kalimah ini, ayat ini, maka umat Islam 150,000 orang yang dengar tu akan menyahut bahawa kami telah bersaksi, kami telah dengar. Jadi Nabi bergerak ke tempat lain, dalam kawasan Arafah itu untuk menyampaikan khutbah ini pada 9 Zulhijjah tersebut. Jadi begitulah tuan-tuan, kaji lagi ya. Ini hanya pembukaan saja, ini hanya pencetus saja, dan janganlah khutbah ini hanya musim raya haji dan juga musim akhir tahun saja. Saya dah berceramah ni dekat-dekat 20 tahun lah tuan-tuan, ya. Di tanah air kita ni, aktif berceramah ni, memang itulah trend dia. Start daripada bulan Zulhijjah sampailah nak masuk bulan Muharram, tajuknya menghayati khutbah wada' Rasulullah SAW. Sebab tu kadang-kadang kita ni dah jadi tersemat dah skrip tu dalam kepala, pergi belenggang. Sebab apa? Tajuk hak semalam, ya. Esoknya pula tajuk hak kemarin, esok lagi tajuk hak kemarin dulu tuan-tuan. Masuk je hijrah, mula cerita bab hijrah pula. Masuk bulan Rabiul Awal, mula cerita bab Maulidur Rasul. Begitulah kita ni, ikut musim, ikut trend. Sebenarnya tuan-tuan, benda ni Nabi suruh sampaikan setiap masa, bukannya pada hari bulan Zulhijjah saja. Cuba kalau saya cerita khutbah wada' ni pada bulan Ramadan, sah-sah orang kata, Allah Ustaz macam salah tajuk je, macam salah tarikh je. Sebenarnya tidak begitu tuan-tuan, ya. Sampaikan, balighu anni walau ayah, ya, dan sampaikan tentang aku ini kepada mereka yang tidak hadir pada hari ini, ya. InsyaAllah dengan itu kita akan sentiasa mendapat rahmah dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.